Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam subjek sains tahun 1, iaitu sains kafah tajuk 3, tajuk fauna. Okey, murid-murid boleh bersedia dengan buku kafah sains muka surat 13. Okey, baik. Sebelum tu, kita tengok apakah maksud fauna. Okey, menurut Kamus Dewan, fauna bermaksud seluruh binatang yang hidup di sesuatu daerah tertentu. Fauna juga lebih dikenali sebagai dunia haiwan. Fauna ni terbahagi kepada dua, iaitu di air, iaitu haiwan yang hidup di air, dan di darat, haiwan yang hidup di darat. Okey, fauna ni adalah haiwan. Senang, dalam maksud yang mudah, fauna adalah binatang atau haiwan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nur ayat 45. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma' faminhum man yamshi 'ala batnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlayni wa minhum man yamshi 'ala arba'. يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Okey, yang bermaksud dan Allah telah menciptakan semua jenis haiwan dari air, maka sebahagian dari haiwan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebahagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebahagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey, baik. Okey, tu bermaksud. Okey, secara ringkasnya surah An-Nur ayat 45 ni menceritakan tentang Allah telah menciptakan semua jenis haiwan, iaitu dari air, sebahagian haiwan yang hidup di dalam air. Sebahagian haiwan berjalan di atas perut tu bermaksudnya haiwan yang hidup di darat lah, perut bumi. Sebahagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebahagian, okey, ada haiwan yang ada dua kaki. Dan sebahagian haiwan ada 4 kaki kan. Okey, ada macam-macam jenis haiwan. Jadi Allah ni menciptakan apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa di atas semua yang terjadi. Okey, baik. Mari mengenal nama-nama haiwan ciptaan Allah. Murid-murid boleh buka buku Kafah Sains muka surat 14. Okey, haiwan di dalam slide cikgu ni tak ada dalam buku awak. Jadi, okey, mari kita tengok. Okey, ni musang. Ada 4 kaki. Singa pun ada 4 kaki. Burung helang ada kepak dan juga 2 kaki. Zirafah ada 4 kaki. Harimau bintang ada 4 kaki. Okey. Seperti yang kita tahu kan, macam-macam jenis haiwan ada dekat muka bumi ni. Sama ada haiwan yang awak pernah tengok, haiwan yang tak pernah tengok, haiwan yang pelik. Semua tu, semua ciptaan Allah. Tak kisah dekat negara mana pun haiwan tu. Contoh dekat Malaysia tak ada haiwan beruang kan? Koala. Dekat negara lain ada koala.
Dan macam-macam jenis haiwan yang awak tak pernah jumpa pun, semua tu ciptaan Allah. Semua jenis haiwan tu ciptaan Allah. Nak kata hebatnya ciptaan Allah ni, dia cipta macam-macam jenis haiwan yang masing-masing mempunyai kelebihan masing-masing. Macam mana cara mereka, haiwan-haiwan ni melindungi diri, macam yang kita pernah belajar sebelum ni kan. Okey. Macam mana diorang haiwan ni melindungi diri daripada bahaya, daripada bencana, daripada lindung diri untuk cari tempat tinggal dan sebagainya. Okey, jadi kita sebagai manusia ni kena sayangi haiwan, lindungi haiwan. Jangan pernah sakitkan haiwan. Jangan pernah aniaya haiwan. Okey. Okey, baik. Mari kita lihat apakah persamaan antara manusia dan haiwan. Okey, ini adalah persamaan antara manusia dan haiwan. Okey, yang pertama, manusia dan haiwan akan merasa lapar dan dahaga. Perlu minum dan perlu makan untuk hidup. Okey, seterusnya, manusia dan haiwan perlu tidur dan berehat. Kalau tak tidur dan berehat, kita akan penat. Kita mesti kena tidur dan berehat. Macam tu juga haiwan. Okey, manusia hidup berkeluarga sama juga macam haiwan. Haiwan pun hidup berkeluarga. Sebab tu dia membiak. Kalau kita beranak kan, manusia beranak, haiwan membiak. Okey. Manusia menyayangi dan ingin disayangi. Begitu juga dengan haiwan, menyayangi dan ingin disayangi. Kalau kita belai, kalau kita ada haiwan peliharaan kat rumah, contoh macam kucing. Kalau kita belai, kita sayang dia, dia akan manja dengan kita. Macam tu juga haiwan. Tak boleh ganas-ganas, tak boleh pukul-pukul, tak boleh sepak terajang. Okey, last sekali, melindungi dan ingin dilindungi. Sama juga macam haiwan, dia melindungi keluarga dia, melindungi sesama spesies dia, dan ingin dilindungi. Macam mana dia? Okey. Semuanya adalah persamaan antara manusia dan haiwan. Okey. Okey, baik, seterusnya mari kita lihat apakah perbezaan antara manusia dan haiwan. Okey, semua manusia mempunyai otak dan akal untuk berfikir. Okey, Allah kurniakan kita akal untuk berfikir. Semua haiwan mempunyai otak, tetapi Allah tidak mengurniakan akal untuk haiwan berfikir. Okey. Jadi, perbezaan dia, kita semua manusia ni ada akal untuk berfikir mana satu perkara baik, mana satu perkara buruk, mana satu perbuatan baik, mana satu perbuatan jahat, mana satu yang boleh kita ikut, mana satu yang tak boleh ikut, mana satu yang boleh makan, mana satu yang tak boleh makan dan sebagainya kan. Jadi haiwan ni, dia ada otak tapi tak ada akal untuk berfikir. Okey, kalau perasan haiwan, kalau dia nampak apa-apa benda kat depan dia, dia akan masuk mulut kan. Dia akan makan. Ataupun awak nampak benda-benda pelik, dia buat. Sebab apa? Sebab diorang ni tak ada akal. Diorang tak boleh berfikir. Jadi, kita yang ada anugerah nikmat akal yang boleh berfikir ni, kita kena bersyukur, sentiasa bersyukur. Sebab apa?
Sebab ada je manusia yang Allah tarik nikmat akal dia, macam orang gila. Orang gila dia tak boleh, Allah tarik nikmat berfikir dia. Dia jadi, dia akan jadi tak betul lah, dia tak boleh berfikiran waras. Jadi kita kena sentiasa bersyukur sebab Allah kurniakan kita akal untuk berfikir. Okey, sekian sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam pembelajaran yang seterusnya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.